Kertas Kelantan, percubaan Kelantan 2021, kertas 1. Soalan nombor 2 dia bermain dengan fungsi. So bermain dengan fungsi. So soalan ni sebenarnya soalan yang yalah 5 markah, tapi soalan ni agak panjang juga sebenarnya. Dia nak main dengan konsep. So kalau kata contoh kita punya GX katakanlah GX kita dia nak minta GX dia bagi kita G negatif 1F. So dalam G negatif 1F idea dia begini. Kalau you nak hilangkan F, apa yang you perlu buat? You akan letakkan F inverse di belakang. Sebab F inverse bertemu dengan F akan dapat objek balik semula. Ini yang penting. Ya. Tetapi you belum dapat G lagi. You baru dapat G negatif 1. Kemudian baru you akan inversekan balik semula untuk dapatkan dia punya G dia lah. Kan? Maka soalan ni sebenarnya banyak kerja sikit lah. Banyak kerja sikit. So, apa yang kita boleh buat? Kita akan letakkan A. Kita akan let Y tu. Kita carikan F inverse dulu ya. So, kita let Y. Y sama dengan kita punya 3X tolak 6 bahagi dengan kita punya X tolak 2. So, perhatikan apa kita buat. Kita jadikan Fx ini ya sebagai Y lah. Kita nak gunakan step inverse. Baik, rearrange balik. So, dia ada kaedah pantas sebenarnya. So, ada beberapa guru-guru dan cikgu-cikgu ya yang ggunakan kaedah pantas. Tapi cikgu tak gunakan kaedah tersebut. Kita akan naikkan kita punya ni. Kita akan buat secara manual X minus 2 is equal to 3X minus 6. Kemudian kita akan expand kita akan expand dulu. So ingat kalau inverse function ni sebab kita punya tujuan ni adalah kita nak jadikan X in terms of Y. Asalnya adalah Y in terms of X ya. So kita expand so XY minus 2Y is to 3X minus 6. Okay, so kita kumpulkan X tempat. XY minus 3X is equal to 2Y, negative 2Y pindah sebelah sana dapat 2Y minus 6. Kemudian kita akan factorizekan X keluar. Kenapa? Sebab kita nak dapatkan X tu dalam sebutan Y. Okay, kita turunkan dapat X is equal to 2Y minus 6 over Y minus 3. So, ini adalah inverse kepada apa? Inverse kepada F ya. So, cikgu terus buat inverse function Fx is equal to 2X minus 6 over X minus 3. So, kalau nampak sikit, so letak X tak boleh sama dengan 3. Kenapa X tak boleh sama dengan 3? Sebab kalau you masukkan ke dalam ni, denominator dia akan dapat sama dengan kosong. Jadi, denominator dekat penyebut bawah tu kalau dapat sama dengan kosong, akan dapat undefined ataupun math error. Okay? Belum habis lagi, kita baru dapat F inverse. Kita nak masukkan ke dalam G negatif 1F ni. Okay? So, kita masukkan. So, cikgu tulis ni G negatif 1 ni adalah sama dengan G negatif 1F F negatif 1. Ya. So, kita akan masukkan F negatif 1 ni. Kalau cikgu boleh buat kurungan petak di belakang ni. Begitu. Okay. So, kita akan masukkan ke dalam G negatif 1F. Okay. So, kita akan masukkan mana tadi? 2X tolak 1 per dengan X. 2X. Ni X kita yang barulah ni. Inverse kita kan. Tolak 1. Kita perkan dengan X. Jadi, dia akan jadi pecahan dalam pecahan lah. Jadi kalau cikgu nak pecahan dalam pecahan ni, cikgu biarkan dia letak kat sebelah lah. Kita letakkan bahagi kan, per kan. Cikgu letak kat sebelah. Bahagi dengan X sekali lagi, iaitu inverse function lah kan. So, 2X tolak 6 bahagi dengan X tolak 3. Okay. So, kita expand. So, kita dapat 4X tolak 12 bahagi X tolak 3. Dan perhatikan tolak 1, kita nak combinekan fraction dia into the single fraction. Kita akan tolak dengan 1 ni. Kita dah X tolak 3 lah kan. So, kita dah X tolak 3 atas mudarat X tolak 3. Okay, so so begitulah. So, tolak kan. Jadi, tolak. Okay, so bahagi ni, apa kita boleh buat? Kita boleh tukar siap-siap menjadi darab. Tu terbalikkan dia. Macam biasalah kan. Ini fraction punya asas lah ya. Pecahan, asas pecahan. So, kita akan expand. Kita akan dapatkan dia punya 4X tolak dengan X dapat 3X. Negatif 12 tolak tambahlah dengan 3. Dapat positif negatif 9 lah. So, X tolak dengan X. X tolak 3. X tolak 3. Digabungkan. Oh, boleh potong ya. X tolak 3 dengan 2X tolak 6. Ini boleh putun. Maka yang tinggal hanya apa? Hanya 3X tolak 9. Kita bahagikan dengan 2X tolak 6. Nak nampak pakar sikit. Kita tunjukkan bahawa ini apa? Inilah kita punya G negatif 1X. Maka kita tunjuklah sedikit bahawa G negatif 1X ni X tak boleh sama dengan apa? Tak boleh sama dengan 3 lah. Kalau kita masukkan 3, dia akan dapat math error kat situ. Okey, tapi belum habis lagi. Kita baru dapat G inverse. Soalan bukan nak G inverse, soalan nak G. 3 markah yang paling seronok. Okey. So, tak apa, kita teruskan dengan penuh kesabaran. So, kita letakkan let Y sekali lagi. 3X minus 9 over 2X minus 6. Rearrange balik, susun balik semula, jadikan X dalam sebutan Y. Maka naikkan 2X tolak 6 sama dengan 3X tolak 9.
Expand, dapat 2xy minus 6y equal to 3x minus 9. Ingat, kita nak buat apa? Rearrange balik, dapatkan x. Ya. So, kumpulkan x sebelah kiri. So, 2xy minus 3x equal to 6y minus 9. So, factorizekan x, dapat 2y minus 3 equal to 6y minus 9. Okay, so dapat apa? So, x is equal to 6y minus 9 over 2y minus 3. So, inilah akhir sekali yang jawapan kita nak kan. Kita punya gx, which is 6x minus 9 over 2x minus 3. Kita gantikan y dengan x lah kan. Oh, makin ke kiri ya. Okay, makin ke kiri. Okay. So, yang mana x kita tak boleh sama dengan apa? X tak boleh sama dengan 3/2. Ini jawapan akhir kita. Ya. Okay, so bila kita dapat macam ni, kemudian kita jawab soalan bahagian B. Bahagian B kata apa ni? Bahagian B 2 markah. Yang panjang-panjang 3 markah. Yang pendek ni sikit lah 2 markah je. 2 markah ke 3 markah ni? Sini 2 markah, sini 3 markah ni. Mungkin ada error sikit kot. Itu ralat dari situ. Okay, so GP sama dengan 2. Kita teruskan ke bahagian B. Okay, kita GP sama dengan 2 kan? Mana dia hilang pula ni? Okay, so GP sama dengan 2. Maka kita teruskan kat bawah ni lah boleh ya. Kita teruskan kat bawah. So, untuk bahagian B, dia kata GP sama dengan 2. Okay, so kita kena faham ni. GP sama dengan 2. Cikgu tanya ni. Cuba kita fikirkan P ni lah objek ke ataupun P ni adalah image. P adalah objek, betul? P adalah objek. So, bila P adalah objek, kita akan gantikan yang tempat yang berada pada kita punya setiap X yang ada pada kita punya GX lah. Maka dia akan dapat 6P tolak 9 bahagi 2P tolak 3 kita samakan dengan 2. Ya. So, selesaikanlah. So, kita naikkan sama dengan 2 darabkan dengan 2P tolak 3. So, 6P tolak 9. Expand. So, 4P tolak 6. So, pindah 6P tolak 4P. So, dapat 2P sama dengan 9 tolak 6 sama dengan 3. So, P kita, akhirnya kita dapat jawapan P sama dengan 3/2. Terima kasih para pelajar. Kita jumpa pada soalan yang seterusnya untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.